سوداء كحيلا طلعة الهادي جميلة عينه سوداء كحيلا طلعة الهادي جميلة بسمته سامي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin nur al-muzibil nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasina adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian kita berkaitan tentang fiqh Imam Syafi'i yang berdasarkan dengan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Boleh buka muka surat 24. Okey. Pada hari ini perbahasan yang akan dibahaskan adalah berkaitan tentang rukun-rukun tayamum. Sebelum ni ataupun pada minggu lepas kita telah bahaskan berkaitan tentang syarat-syarat wajib bertayamum. Yang mana kita dah bahaskan yang pertama daripada syarat tayamum mestilah mempunyai keuzuran. Keuzuran ni sama ada keuzuran dia dari segi sama ada dia adalah musafir ataupun dia mempunyai sakit. Okey, yang kedua daripada syarat tayamum adalah masa waktu. Bermaksud kalaulah solat itu solat fardu ataupun solat sunat kesemuanya, maka tidak boleh kita bertayamum sebelum masuknya waktu solat tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mestilah mencari air terlebih dahulu kalaulah dia bertayamum disebabkan ketiadaan air. Okey. Yang keempat, dia mempunyai keuzuran untuk menggunakan air. Sama ada kalaulah contoh dia gunakan air, sama ada dia punya penyakit boleh bertambah sakit ataupun boleh melambatkan kesembuhan ataupun boleh menyebabkan kepada kematian apabila dia menggunakan air, maka ketika itu bolehlah dia untuk menggunakan tayamum sebagai ganti wudu ataupun mandi wajib. Yang kelima daripada syarat terakhir daripada syurut tayamum adalah mestilah menggunakan debu yang suci. Bermaksud kalau debu tersebut mustakmal, iaitu debu yang telah digunakan untuk orang lain, sama ada orang lain telah menggunakan kawasan tersebut untuk bertayamum ataupun debu tersebut telah dicampuri dengan air kencing, lembu dan sebagainya, maka ketika itu tidak boleh menggunakan air debu tersebut. Sebab apa? Sebab debu tersebut adalah tidak suci. Okey. Pada hari ini kita akan masuk pula perbahasan berkaitan tentang rukun-rukun tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Surah 24. Wa faraiduhu arba'atu asya'. Faraid maksudnya rukun-rukun lah. Kalau dalam bahasa Melayu kita senang ataupun dalam penggunaan Malaysia ini adalah rukun. Rukun tayamum itu ada 4 perkara. Arba'atu asya'. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Mesti dalam setiap ibadat nak tak nak mesti kena ada niat. Okey, so daripada syarat pertama daripada rukun-rukun tayamum adalah niat. Okey. Macam mana niat tayamum? Okey, niat tayamum dia tidak seperti wuduk. Sebab apa? Sebab kita pertama sekali kita kena faham bahawa tayamum ini bukan menggantikan wuduk secara total. Bukan menggantikan wuduk dan dia tidak berperanan seperti wuduk. Sebab apa? Sebab wuduk ini dia mengangkat hadas. Adapun tayamum dia bukan mengangkat hadas, dia hanya menggantikan tayamum, menggantikan wuduk apabila wuduk ketika itu tidak boleh dijalankan. So tayamumlah bertindak sebagai wuduk, tetapi peranan tayamum tak sama macam peranan wuduk yang boleh mengangkat hadas kecil. So niat dia lainlah.
So kalau contoh kita berniat sahaja aku macam wuduk, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, itu dibolehkan. Sebab apa? Sebab wuduk memang niat dia mengangkat hadas kecil. Begitu juga sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, itu daripada perbahasan wuduk boleh. Tapi dalam perbahasan tayamum, kalau kita hanya memutlakkan tayamum sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala, maka ketika itu tidak sah niatnya. Yang diperlukan adalah mestilah memasukkan unsur dalam unsur niat tayamum tersebut adalah membolehkan sesuatu yang membolehkan sesuatu yang memerlukan kepada wuduk. Contoh, sahaja aku bertayamum untuk melakukan solat, itu boleh, baru sah tayamum tersebut. Sebab apa? Sebab dia digantungkan ataupun dikaitkan dengan sesuatu yang membolehkan solat. Ataupun sahaja aku tak payah pakai tayamum, sahaja aku membolehkan ataupun sahaja aku membolehkan untuk solat, ataupun sahaja aku melakukan sesuatu yang membolehkan untuk aku solat, membolehkan untuk aku memegang Al-Quran, membolehkan untuk aku tawaf, daripada perkara-perkara yang memerlukan wuduk. So ketika itu boleh niat dia tersebut. So niat tayamum sahaja aku membolehkan untuk melakukan solat fardu, kalau solat fardu lah. Dan satu lagi, dia perlu ta'inkan. Kalaulah niat tayamum tersebut untuk solat fardu, ta'inkan solat fardu. Sahaja aku bertayamum untuk solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala, sah niatnya. Tapi kalaulah contoh dia hanya berniat sahaja aku bertayamum untuk solat, dia tak cakap solat apa, solat jenazah ke, solat fardu zuhur ke, solat Jumaat ke, solat sunat hajat ke, dia hanya mutlak solat, sahaja aku bertayamum untuk solat kerana Allah Ta'ala. So ketika itu jatuh tayamum dia hanya diperbolehkan untuk solat sunat sahaja. Sebab apa? Sebab nanti kita akan bahaskan, kalaulah contoh tayamum tersebut adalah bertujuan untuk solat fardu, maka tayamum tersebut boleh digunakan untuk solat fardu itu sendiri dan juga solat-solat sunat. Tetapi kalaulah niat tayamum tersebut dikhususkan untuk solat sunat sahaja, contoh sahaja aku bertayamum untuk solat sunat istikharah, ataupun sahaja aku bertayamum untuk solat sunat tahajud kerana Allah Ta'ala, so ketika itu tayamum dia hanya diperbolehkan untuk melakukan benda-benda yang fardu sahaja. Bermaksud, kalaulah dia belum solat isyak lagi, solat tahajud kan, contoh kita ambil saja aku bertayamum untuk solat tahajud kerana Allah Ta'ala, contoh dia belum solat isyak lagi, dia tidak boleh gunakan tayamum tersebut untuk solat isyak. Sebab apa? Sebab niat tayamum tersebut untuk solat sunat. Tapi kalau contoh dia ketika itu dia niat tayamum sahaja aku bertayamum untuk solat isyak, untuk solat fardu isyak kerana Allah Ta'ala, so ketika itu dia diperbolehkan untuk menggunakan tayamum tersebut untuk solat fardu isyak dia, termasuk juga solat tahajud. Sebab apa? Solat tahajud merupakan sunat dan solat fardu isyak merupakan fardu. Itu dalam permasalahan niat, di mana kalaulah kita niat untuk solat fardu, boleh kita solat fardu dan juga sunat. Ataupun kalau contoh dia berniat untuk solat sunat ataupun perkara-perkara yang sunat lah, tak mesti solat fardu tawaf. Kalau tawaf tersebut tawaf fardu, maka kalau dia bertayamum untuk tawaf fardu, maka dia boleh buat tawaf sunat, boleh buat solat sunat. Tetapi dalam permasalahan ini hanya satu fardu sahaja yang diperkenankan untuk satu tayamum. Contoh dia bertayamum untuk solat fardu isyak. So apabila dia bertayamum untuk solat fardu isyak, maka dia hanya diperbolehkan untuk melakukan fardu isyak sahaja. Adapun kalau contoh dia bernazar untuk tawaf, selepas isyak dia aku nazar untuk bertawaf. So kalaulah dia nak bertawaf, tak boleh dia bertawaf dengan tayamum tersebut. Sebab apa? Sebab tayamum tersebut hanya digunakan untuk satu fardu, iaitu solat isyak. Adapun untuk fardu tawaf tersebut, dia perlu ambil tayamum baru. Sebab apa? Sebab satu tayamum fardu hanya diperbolehkan satu solat fardu sahaja, ataupun satu benda yang fardu sahaja. Adapun untuk benda-benda sunat boleh dibanyakkan. Contoh satu tayamum fardu dia nak buat untuk solat fardu isyak, tu tak ada masalah. Solat sunat isyak ba'diyah tak ada masalah. Solat sunat witir tak ada masalah. Tawaf sunat tak ada masalah. Sebab perkara-perkara tersebut adalah perkara sunat. Yang menjadi masalah kalau dia menggabungkan dua fardu untuk satu tayamum, itu yang tidak diperbolehkan. Okey. Itu niat. Seterusnya, dan dalam permasalahan niat ini, kalaulah dalam permasalahan wuduk, kita berniat apabila air sampai di kawasan pertama anggota
wuduk, iaitu muka. Contoh air dah sampai ke dahi ataupun di pipi, maka ketika itu kita berniat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam permasalahan tayamum, untuk berniat, waktunya bukan seperti mana di wuduk. Seperti di wuduk di muka. Maka tayamum adakah waktu berniat dia adalah ketika kita menyapu muka? Tak. Adapun waktu berniat wuduk ni adalah ketika mana kita menepuk tanah. Contoh kita dah menepuk tanah. So apabila kita nak mengangkat tanah ataupun mengangkat tangan kita yang telah kita tepuk dengan tanah untuk kita sapu muka kita dengan debu tersebut. So ketika itulah kita berniat. Maksudnya ketika mana kita dah tepuk tanah, so antara tepukan tanah sehingga ke muka tersebut, itulah waktu niat tersebut. Mestilah kita berniat antara daripada tepukan tersebut sehinggalah sampai ke kawasan pertama daripada rukun tayamum, iaitu muka. So ketika itulah niat sah. Contoh kita tepuk, sahaja aku bertayamum untuk solat fardu asar kerana Allah Ta'ala. So apabila sampai habis kita punya niat tersebut, so ketika dia lain kaedah dia berniat daripada berwuduk. Kalau berwuduk adalah anggota pertama dia adalah muka. Tapi kalau dalam tayamum, kita mestilah masukkan niat ketika mana kita memindahkan debu untuk ke sapuan muka tersebut. Okey. Okey, itu yang pertama daripada rukun tayamum, iaitu niat. Rukun kedua dan juga ketiga daripada tayamum adalah mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Menyapu wajah, iaitu wajah lah. Apa yang dikatakan wajah ini adalah ukuran seperti wuduk lah yang telah kita bahaskan dalam permasalahan wuduk. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, dan juga menyapu kedua belah tangan bersama dengan siku. Okey. Dia menyapu. Ini bukan konsep membasuh, tapi konsep dia menyapu. So apabila kita konsep menyapu, cukuplah kita tepuk, kemudian kita sapu sekadar mana yang keseluruhan kawasan yang wajib daripada wajah. Sapu sahaja. Sama ada kena ataupun tak kena, tak kena pasir tersebut ataupun debu tersebut, tak jadi masalah. Janji kita lalukan tangan kita yang berdebu tersebut ke keseluruhan kawasan muka yang wajib. Itu yang pertama. Dan tepukan yang kedua adalah untuk sapuan tangan, kedua belah tangan. Tangan kanan tangan kiri untuk tangan kanan, dan juga tangan kanan untuk tangan kiri. Sapu saja. Kita lalukan mana kawasan yang wajib daripada anggota wuduk untuk tangan dan juga muka. Kita hanya lalukan tangan kita yang berdebu di kawasan tersebut. Dalam konsep tangan, kalaulah contoh seseorang itu mempunyai cincin, dia wajib menanggalkan cincin dia tersebut. Sebab apa? Sebab kalaulah dia tidak menanggalkan cincin tersebut, seolah-olah kawasan bawah cincin dia tersebut tidak boleh kita sapu dengan tangan kita yang berdebu. So apabila kita tak menyapu kawasan bawah cincin tersebut, maka tak sah lah. Sebab apa? Sebab keseluruhan tangan kita tidak kita lalukan dengan tangan kita yang berdebu tersebut. Berbeza dengan air. Kalau dengan air, dia boleh masuk di dalam kawasan celah-celah cincin tersebut. Adapun debu, permasalahan dia ada lain. Sebab apa? Kita kena sapu. Apabila sapu, nak tak nak, tangan kita mesti kena kawasan bawah cincin tersebut. So apabila tak lalu di bawah kawasan bawah cincin tersebut, maka tak sahlah, tak sempurnalah kita punya sapuan di tangan tersebut. So untuk sapuan kedua ataupun untuk tepukan kedua, nak tak nak wajib kita tanggalkan cincin kita. Kalau kita pakai cincin lah. Okey. Itu yang kedua dan juga yang ketiga. Yang kedua iaitu menyapu muka lah, menyapu wajah, wasalisu, dan yang ketiga adalah menyapu kedua belah tangan. Okey, yang keempat daripada rukun tayamum adalah at-tartib. Apa yang dikatakan tartib ini adalah hendaklah kita sapu muka terlebih dahulu, baru kita sapu kedua belah tangan. Adapun kedua belah tangan boleh, sama ada kita nak sapu bahagian kiri dahulu ataupun kanan dahulu, dua-dua boleh. Cumanya nanti kita akan masuk dalam perbahasan sunat tayamum, kita sunat untuk mendahulukan bahagian kanan daripada yang kiri. Okey. Okey, seterusnya wasunanuhu, iaitu sunat-sunat tayamum. Wasunanuhu salah satu asya, dan sunat-sunat tayamum ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, iaitu membaca basmalah. Banyak lagi sunat-sunat tayamum ni, tapi yang dibahaskan
ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Abi Syuja' hanya 3 perkara ini saja. Yang pertama apa? Iaitu membaca basmalah. Sebelum kita berniat, sebelum kita menepuk tanah ataupun tanah untuk bertayamum, maka kita disunatkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Okey. Samalah konsep dia. Macam fardu duduk. Kalau contoh kita terlupa di pertengahan ataupun di pertengahan ketika kita nak menyapu tangan. Aku tak baca basmalah waktu awal tayamum. So ketika itu bacalah basmalah dan basmalah. Okey. Yang kedua daripada sunat tayamum adalah taqdimul yumna minal yadaini 'alal yusra minhuma. Taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan bahagian kanan dan juga kemudian setelah itu baru kita menyapu yang kiri. Ini untuk tangan lah. Maksudnya yang dikatakan tartib tadi adalah susunan mesti wajib membasuh muka, selepas tu baru tangan. Yang wajib tak kira lah sama ada nak basuh tangan kanan ataupun kiri terlebih dahulu. Tetapi kalau kita nak mengambil pahala sunat ataupun yang nak mengambil perkara sunat, maka ketika kita menyapu tangan, kita dahulukan sapuan untuk tangan kanan dahulu. Bermaksud, tangan kiri kita sapu tangan kanan terlebih dahulu. Selepas habis menyapu tangan kanan, baru kita sapu tangan kiri kita. Okey. Yang ketiga adalah wal mualah. Mualah ni macam kita dah bahaskan lah dalam perbahasan wuduk sebelum ni, sunat-sunat wuduk. Iaitu mualah ni maksudnya kita tidak kita buat secara berturut. Maksudnya setelah kita menyapu muka dengan debu, kita terus menyapu kedua tangan kita. Okey. Seterusnya, wallazi yubtilu tayammuma salah satu asya', dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum ini ada 3 perkara. 3 perkara yang boleh menyebabkan seseorang yang bertayamum ini batal. Yang pertama adalah ma abtalal wudu'a. Apa yang sesuatu yang membatalkan wuduk. So daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk, daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk itu, apabila berlaku kepada orang yang bertayamum ini, maka batal tayamum dia. Contoh dia dah bertayamum, tiba-tiba dia terkentut. So ketika itu dia wajib untuk mengulangi tayamum dia tersebut. Kalaulah tayamum tersebut untuk solat dan sebagainya. Okey. Yang kedua adalah ru'yatul ma'i. Melihat air. Ini bagi orang yang bertayamum disebabkan ketiadaan air. Adapun kalaulah dia bertayamum bukan dengan sebab ketiadaan air, maka kewujudan air ni tak ada masalah. Contohnya apa? Contohnya dia bertayamum sebab dia sakit balut. Nanti kita akan bahaskan dalam perbahasan orang-orang yang berbalut ni, macam mana dia punya wuduk tersebut. Okey, contoh kalau dia bertayamum disebabkan berbalut, tangan dia berbalut ataupun tangan dia tak boleh kena air, maka ketika itu perkara kedua ini tidak membatalkan tayamum dia tersebut, iaitu ru'yatul ma'. Adapun yang membatalkan tayamum apabila kita melihat air ini adalah seseorang yang bertayamum kerana ketiadaan air. Fi ghairi waqti salati, pada selain daripada waktu solat. Maksudnya kalaulah contoh kewujudan air itu sebelum dia memulakan solat, maka batallah tayamum dia. Tapi kalaulah contoh dia dah mulakan solat, Allahu Akbar, tiba-tiba dengar paip berbunyi, dengar air berbunyi. So ketika itu solat dia boleh diteruskan sehingga habis dengan menggunakan tayamum tersebut. Sebab apa? Sebab dia telah memasuki solat. Tapi kalaulah dia belum mula solat lagi, baru tengah bersiap-siap nak solat, Allahu Akbar, Allah tengah ikomat, contoh tengah ikomat kan, tiba-tiba terdengar air. Ketika itu siapa yang bertayamum kerana ketiadaan air, maka ketika itu terbatallah keseluruhan tayamum tersebut dan dia wajib untuk mengambil air dengan air yang telah wujud tersebut. Siapa yang bertayamum kerana ketiadaan air, kemudian dia melihat air ataupun dia menyangka ada air. Contoh dia tak nampak air, tapi tiba-tiba dia dengar bunyi air yang laju terjatuh, ataupun kalau contoh dia dengar tiba-tiba, contoh kalau sungai kering, tiba-tiba sungai dia mengalir, dia terdengar bunyi air sungai yang mengalir. So ketika itu walaupun dia waham ni maksudnya dia
sangkalah dia macam ada perasaan macam nak ada air je, macam ada air je. So ketika itu dia wajib untuk ambil air, batal tayamum tersebut dan wajib untuk dia berwuduk dengan menggunakan air tersebut. Okey. Sebab itu kalau dia kata bighairi solah, kalaulah contoh dia dah masuk solat, Allahu Akbar, so ketika itu bolehlah dia teruskan solat sehingga habis dengan menggunakan tayamum tersebut. Okey. Seterusnya, yang ketiga daripada perkara-perkara yang membatalkan tayamum adalah ar-riddah, iaitu murtad. So seseorang yang murtad, maka terbatallah tayamum dia secara automatik. Okey. Wasahibul jabairi yamsuhu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wad'aha 'ala tuhrin wa yatayammama li kulli faridatin. Okey, ini kita akan masuk dalam permasalahan orang-orang yang berbalut. Orang yang berbalut tangan ataupun orang yang sakit yang tidak boleh kena dengan air ni, kita akan masuk dalam perbahasan tersebut pada minggu hadapan. Okey, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.